Hello, Assalamualaikum. It's me again and welcome to my new video. So, setelah sekian lama aku mendiamkan diri disebabkan Alhamdulillah aku pun telah baik. Maybe tak 100%, I'm still dalam proses recovery. Aku disahkan positif COVID-19 setelah ambil vaksin pada tarikh 8/8, mana video yang lepas aku dah cerita aku dah ambil vaksin, and then aku tak tahu one of my family members boleh kena COVID lah, maksudnya positif, and then aku pun terkena jangkitan yang sama. So setelah lebih kurang almost 3 minggu aku tak buat video, jadi hari ni tibalah masanya untuk aku teruskan untuk buat create event konten-konten yang barulah. Jadi hari ni aku nak bercerita tentang drama vaksin. Okay, disebabkan oleh Parlimen belum lagi dibuka, and tahniah kepada korang yang inginkan kerajaan baharu. So ya, dia dah tunaikan, dia pun telah meletak jawatan dan kita pun telah mendapatkan Perdana Menteri yang baru dan Kabinet Menteri yang baru. Okay, kita akan cerita selepas video ni lah, on the next video. Okay, yang pertama aku nak cerita tentang vaksin ni, drama vaksin yang tak ada episod dan mungkin tak ada penyudahnya. Okay, sebab dia ibarat kau tengok program 999 yang sentiasa ada, perkara tu sentiasa berlaku, sentiasa ada isunya. Okay, baiklah, yang pertama orang ceritalah ini apa rungutan orang lah dekat social media ni sendiri. Okay, awal-awal bila kerajaan order vaksin Pfizer, ada yang bangkang kenapa susah-susah ambil Pfizer yang nak kena simpan suhu sehingga negatif 70%, bagai menyusahkan logistik. Dah lah mahal nak markup dah tu kan. Okay, itu memang betul, isu tu memang ada dan perkara itu memang jelas bahawa Pfizer ni perlu disimpan sehingga negatif 80 hingga negatif 60 darjah Celsius. Tapi ada kajian baru yang dikatakan oleh pihak daripada Washington. Dia kata vaksin COVID-19 kawan Pfizer yang dibukukan boleh disimpan pada suhu biasa, iaitu peti beku farmaceutical untuk tempoh menjangkau 2 minggu. Itu menurut Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat. And then diorang kata pengarah Pusat Penyelidikan Penilaian Biologi FDA Peter Marks berkata langkah itu dapat membantu memudahkan proses pengangkutan dan penyimpanan vaksin berkenaan. Jadi isunya sekarang adalah tak boleh kena simpan, so dia akan banyak prosedur lah. Okay, sebab nanti keberkesanan vaksin tu akan jadi ragu-ragu sebab cara penyimpanannya yang tak berkesan. Cuma dekat sini mungkin rungutan orang bahagian tu lah, sebab vaksin ni mahal, and then cara menyimpannya pula mahal. Jadi kerajaan mungkin akan lebih kepada kos membeli peti besi tu lah. Peti sejuk beku tu. Mungkin peti sejuk beku tu lah yang akan menyebabkan Malaysia terpaksa letakkan modal yang lebih untuk membeli peti sejuk beku tu lah. Okay, bila ambil Sinovac, cakap kenapa beli vaksin made in China yang keberkesanannya diragui. Benda murah mesti kualiti rendah. KJ pula terpaksa untuk cocok vaksin Sinovac yang daripada China ni untuk yakinkan orang awam. Jadi apa yang aku dapat dekat sini, betul, keberkesanan vaksin ni memang semua vaksin yang telah dikeluarkan diberi kepada negara-negara yang membelinya memang diragui. Tapi dia dah diuji oleh 3 buah negara, Brazil, Turki dan Indonesia, dan diorang pun telah membuat kajian. Okay, apa yang diorang kata, kat Brazil berjaya melakar kejayaan sehingga 100% apabila tiada petugas barisan hadapan di negara itu
memerlukan rawatan rapi atau meninggal dunia selepas mendapat suntikan. And then, apa pula yang berlaku dekat Turki, di mana berdasarkan data interim, ujian klinikal fasa ketiga Sinovac di Turki memberikan 7,000 sukarelawan mencatatkan keberkesanan sehingga 91.25%. Manakala, kalau kat Indon, 1,600 sukarelawan merekodkan keberkesanan sehingga 65%. Dan, settle, tak ada isu pun sebenarnya. Okay? And then, apa lagi? Dia cakap, bila vaksin Pfizer pertama sampai, please suntik menteri dan orang politik dulu. Kalau tak berkesan, biar mereka mati dulu. Bila PM suntik dulu, sampai sekarang tak mati, dah kena tuduh pula Pfizer untuk kayangan je. Yap, sampaikan Pfizer ni dia ada dia ada private market. Orang ambil berbayar, maksudnya pergi kat klinik swasta, bayar, tunggu turn. And then, ada lagi isu di mana Pfizer ni merupakan vaksin yang dikatakan kalau korang nak ke luar negara, ambil Pfizer. Kalau korang ada vaksin Pfizer, mereka akan dahulukan orang yang mengambil suntikan Pfizer ni untuk ke luar negara. Jadi mudahlah macam tu. Sebab tu dia dah macam ada status sekarang ni. Mungkin exact orang pandang macam ni, Sinovac pandang orang macam ni, Pfizer pandang orang macam ni. Mungkin akan menjadi jurang pada masa hadapan. Ya, kita tak tahu. Okay. And then dia kata bila vaksin AstraZeneca ada masalah darah beku kat Eropah, semua takut suruh AZ dibekukan dari senarai vaksin di Malaysia. Tapi Malaysia dah beli, KJ pun open. Bagi siapa yang nak sukarela boleh mohon untuk AZ. Dah open for public, seluruh Malaysia berebut pula nak vaksin AZ ni sampai website MySejahtera jam. Yang tak dapat maki hamun, sistem lembab tak padan dengan harga juta-juta. Satu jam vaksin yang rebut 2 juta. Peluang anda memang 50-50 je. Sudahnya, AZ dimasukkan balik dalam senarai vaksin peak sebab sambutan luar biasa, ramai pula yang nak AZ. Yap. Setahu aku, AZ ni antara vaksin yang mempunyai side effect yang kuat. Agak kuat lah. Tapi Alhamdulillah aku tak ada apa-apa bad side effect. Cuma ada simptom-simptom macam mengantuk, lepas tu tangan lenguh. Itu je lah. Itu memang kita dah setiap maklum, diorang bagi tahu. And then dia kata bila masuk fasa ketiga bulan Jun, hari-hari update tengok MySejahtera gaduh dengan apps tu sebab tak dapat janji temu vaksin, sedangkan vaksin belum sampai pun ke Malaysia. Ikut jadual Julai baru dapat 14 juta vaksin yang kita beli. Itu pun berperingkat. Vaksin tak ada macam mana nak dapat janji nak cucuk bila. Berbakul-bakul lah maki hamun dapat kat siapa yang buat apps MySejahtera. Sebenarnya yang salah bukanlah aplikasi itu sendiri ataupun kerajaan tu sendiri. Cuma kita ni bila ada sesuatu yang baru kan, bila kerajaan tu bagi kelonggaran kepada diorang yang dah ambil vaksin, tak kisahlah yang dah lengkap ke ataupun yang dah dapat satu dos vaksin, disebabkan oleh orang trigger, orang eager nak keluar tau. And bagi aku boleh katakan salah, nak kata salah kerajaan tak juga. Sebab diorang terpaksa tau untuk bagi orang kata tu macam mengumpan supaya rakyat ambil vaksin, and then diorang bagi kelonggaran. Diorang buka kelonggaran, buka pelbagai sektor untuk rakinkan rakyat untuk terus ambil vaksin. Itulah sebabnya bagi aku mungkin terlalu awal untuk kerajaan Malaysia ni bagi kelonggaran dekat diorang yang dah dapat vaksin ni je lah. Bila Julai menjelma, ramailah yang dah dapat suntikan vaksin. Ikut nasib lah jenis apa kau dapat kat PPV masing-masing. 70 juta yang berdaftar, 14 juta vaksin sampai, 1 orang 2 dos. Walaupun ramai berpeluang dapat, masih ramai gak yang belum dapat sebab vaksin belum cukup menampung. Walaupun kita mampu menyuntik 400,000 dos sehari. Pharmaniaga janji akan bekalkan 2 juta dos tambahan kat kerajaan. Dah Pharmaniaga kena kecam pula. Some company crony ambil untung, makan komisen, bla bla bla. Sedangkan Pharmaniaga tu beli vaksin tu secara pukal, dibotolkan semula kat kilang mereka, lepas tu jual kat kerajaan. Pharmaniaga tu pula GLC, duit untung pergi kat rakyat balik. Dia ada pekerja yang kerja 24 jam untuk supply vaksin on time. Orang bisnes memanglah nak untung, takkan nak buat amal kebajikan buka company pharmaceutical. Aku tak tahulah kenapa rakyat ni sibuk sangat tentang urus niaga kerajaan bila dalam isu vaksin sendiri. Sedangkan kita tak perlu keluarkan duit, kita pun
Ya, tak perlu bermodal untuk beli vaksin kan. Kita just hanya tunggu temu janji saja. Apa masalahnya sampai nak cop Farman Niaga ni macam ambil untung ke, company kroni lah kan. And then now program vaksin kita antara yang terpantas di dunia. Yap, itu apa yang telah diceritakan lah waktu sebelum ni. KJ ada cerita waktu dia menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Dia kata yang kajian daripada Oxford mengatakan bahawa kita ni lebih pantas membuat pemberian vaksin pada rakyat melebihi negara Jepun, negara Australia, negara Singapura, something like that lah. Lagi cepat rakyat kena vaksin, lebih cepat kita bangkit macam dulu balik. Rasanya government dah buat yang terdaya dan terbaik untuk rakyat. Disusunkan jadual, diberi suntikan, dibantu segi kewangan, vaksin free. Yap, bantuan macam-macam. Yang bongok bagi aku si Jimin tu je. Tapi Thailand Indonesia tak ada Jimin pun sama gak kes ribu-ribu. Nasib kau lah Jimin, kena kecam. Mungkin kita sibuk mencari salah hingga kita lupa nak berterima kasih kepada yang frontliner dan petugas-petugas yang banyak membantu kita untuk dapatkan vaksin. Sebab drama vaksin kita ni kalau dibuat drama season 4 pun tak habis ceritanya lagi. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Kerana usaha kalian, saya dah dapat vaksin. Yap. Sikit lah nak cerita. Sambil-sambil aku buka parcel. Okay. Sebenarnya apa yang aku belajar daripada apa yang berlaku sekarang, dah lama dah sebenarnya WHO dah iktiraf yang virus ni akan menjadi endemik. Sekarang kita pandemik dan dia akan jadi endemik. Apa tu endemik? Endemik ni simple je. Okay, nak faham dia macam demam denggi. Demam denggi adalah satu pandemik. Cumanya dia akan menjadi macam influenza, macam H1N1, demam denggi. Benda tu akan berada di sekeliling kita. Cumanya masalah sekarang adalah vaksin. Kita belum lagi ada bukan masalah vaksin. Masalahnya kita belum ada penyembuh, penawar. Kita just ada pencegah. Macam aku punya cerita dekat yang lepas-lepas lah. Vaksin ni sekadar pencegah lah, bukannya penawar. So kita kena terima. Okay. Lagipun memang betul apa yang WHO cakap. Awal-awal dulu COVID ni takkan habis dan takkan terhapus. Dia akan sentiasa ada. Wow. Baju Skechers lagi. Jadi itu sajalah aku punya penerangan mengenai drama vaksin yang berlaku dekat Malaysia ni. Biasalah, sebab kita faham rakyat Malaysia ni dia macam-macam ragam sikit. So apa-apa benda yang baru akan diisukan. Dan kalau benda tu tak akan habis, dia akan sentiasa bertambah dan bertambah. Macam aku cakap tadi, ya, drama TV 999 mana ada episod akhir. Gerak khas je dah habis. Okay, tapi aku nak respect and beri kredit kepada KKM lah. Sebabnya aku positif and then dikuarantinkan. Memang superb diorang punya prosedur, diorang punya proses. Aku respect lah dekat diorang. Ambil orang kalau macam satu kawasan tu, tak kisahlah apa dalaman ke, kawasan bandar ke, kawasan Felda sekalipun, memang diorang akan cari untuk bawa ke pusat kuarantin tu, naik ambulans, naik bas. Sebab tu aku macam bila aku tak rasa and then aku buat ulasan, aku macam tak berapa nak seronok lah, sebab pengalaman tu tak ada kan. Tapi bila once aku dah rasa semua tu, aku just macam cakap, wow, hebat sebenarnya petugas barisan hadapan ni. Memang aku tabik sepenuhnya 5 star, memang power. So itu sajalah penerangan and bebelan aku pada kali ini. Aku rasa benda ni bermanfaat. So tekan like and I see you soon. Bye bye.